Okay, Assalamualaikum, selamat petang. So untuk bengkel hari ini perkongsian. Okay, untuk hari ini adalah aplikasi Padlet. Sebelum tu saya nak minta cikgu, saya dah kat message tu, cikgu klik kat message tu. Okay, saya nak tengok cikgu punya pandangan lah. Okay, cikgu isi dengan jujurnya. Klik sahaja dekat link yang saya bagi dekat message. Okay, baru seorang, terima kasih. So should be ada 45 responden lah, lebih kurang macam tu kan. So, baru 20. Saya nak tahu je sejauh mana cikgu pernah guna ke tak pernah guna aplikasi Padlet ni. Tak kisahlah kalau cikgu pernah jadi pengguna create Padlet ataupun cikgu menjadi responden. Ada yang create kan, cikgu yang menggunakannya. So setakat ni 96% tak pernah guna. Okay. Cikgu sikit lagi. 9% pernah guna, so bolehlah bantu saya. So ada lagi ke yang masih loading? Ada, sekejap tengah loading Okey, tak apa. Yelah, saya pun tengah loading ni. 30 saat boleh? Tengah loading. Okey. Okay, yang baru masuk Google Meet, saya ada kongsikan, tapi cikgu tak dapat kan. Sekali lagi saya share, link tadi, yang baru masuk, boleh klik dekat link tu, saya nak tengok je,
feedback kepada cikgu pernah guna ke tak pernah guna Padlet. Okay, 43 saya rasa dah hampir semua kan. Okay, tak apalah kan. Okay, saya anggap 7% pernah guna. Okay, 93% tidak pernah guna. Okay, tak apa. Mungkin cikgu pernah dengar tapi tak pernah menggunakannya. Okay, tak ada masalah. Okay, so kita hari ni berkongsi. Saya tahu ada yang dah pernah guna tu. Bolehlah sama-sama kita kongsi kalau ada yang saya tersilap ke ataupun mungkin tak cukup info, cikgu boleh tambah-tambah. Okay? Okay, first kali aplikasi Padlet ni sebenarnya dah lama. Okay, saya baca daripada tahun 2008 sebenarnya dah ada. Zaman saya guna 2017, dia tak pelbagai. Dia satu jenis je. Okay, so hari ni kita tengok dah banyak dah. Ada, tak salah ada 8. Okay. So yang pertama sekali, okay, dia salah satu daripada aplikasi dalam Delima. Okay. Kalau cikgu biasa selalu masuk melalui Delima, cikgu teruskan lah. Okay, log masuk. Lepas tu dekat bahagian guru. Kemudian ada aplikasi Padlet. Okay, aplikasi Padlet. Seterusnya, okay, saya hari ni kita cerita dari katalah kita ni nak buat PDPR kan, okay, kepada murid kita secara Google Meet pun tak ada masalah, okay, sebab biasanya murid kita ni akan guna gadget handphone. Okay, so cikgu gunakan ID MOE, okay, ID MOE. Kalau cikgu nak guna yang lain boleh, okay, tapi kita tengok okay, ni kena sign up for free lah. Kalau cikgu nak install pun boleh juga. Okay, tak ada masalah. Tapi saya selagi kita boleh online je kan. Jimat space. Okay. Dekat sebelah kanan, okay, make a Padlet ni, okay, ada 8 jenis. Okay, 8 jenis Padlet kita boleh caralah. Okay, terpulang pada konten yang cikgu nak sampaikan. Okay, lupa pula kan. Okay, tujuan Padlet ni sebenarnya dia salah satu daripada Flip Classroom. Tool lah, kita kata tools dalam Flip Classroom. Okay, biasanya digunakan untuk brainstorming, kan, sumbang saran kan. Okay, kemudian salah satu tools untuk PAK 21. Mungkin kita tak boleh guna dalam kelas bersemuka, tapi dalam bila kita Google Meet dengan murid ataupun kalau cikgu offline pun sebenarnya masih lagi boleh dapatkan feedback daripada murid, ataupun sebenarnya bukan setakat feedback, cikgu boleh berkolaboratif dengan murid. Sebenarnya murid kita ni dia banyak idea, cuma kita je tak encourage dia, kan. Okay, so guru kita bimbinglah dia macam mana. Bila aplikasi baru, murid mungkin dia tak terdedah kepada aplikasi yang ni, jadi kita kena so macam perkongsian hari ni, okay, cikgu tunjukkan macam mana how to nak gunakan, cikgu buat, okay, lepas tu cikgu suruh bagi link pada murid. Murid akan, sebenarnya tak susah, dia akan plus sahaja, klik plus, dia komen lah, ataupun cikgu minta dia contohnya cikgu kata, okay, nyatakan syarat sah bagi puasa. So dia akan komen lah macam-macam. Kalau kita belajar, kalau kita tahu untuk PAK 21 ataupun KBAT, tiada soalan atau tiada jawapan yang salah daripada murid. Maksudnya semua jawab yang relevan lah maksudnya. Okay, kadang murid ni idea dia banyak sangat. Cuma kita je lah kena fokuskan dia ke mana. Okay, so ni dia salah satu untuk refleksi kita lah. Okay, nanti di hujung perkongsian ni saya akan bagi satulah Padlet, so cikgu boleh isikan. Baik. Okay,
Okay, kalau cikgu tak nak menggunakan delima, okay, delima KPM, cikgu boleh terus buka pautan tu dekat padlet.com. Okay, kalau boleh untuk perkongsian ni kita sama-sama buat. Sebab slide saya pun tak adalah banyak sangat, sampai sini je. Okay, so kita sama-sama buat, cikgu dengar dan cikgu cuba buat dekat handphone pun tak ada masalah. Okay, boleh juga buat. Kalau cikgu yang guna laptop, besar sikit resolution dia tu kan. Okay, puas sikit tengok. Okay, seterusnya, okay, tadi cikgu dah masuk padlet.com. Dia akan keluar macam ni lah, ada 8 jenis. 8 jenis ni, okay, wall, stream, grid, shelf, okay, bergantung kepada konten cikgu pada hari cikgu nak mengajar tu lah. Okay, okay, seterusnya nanti, okay, kita akan make Padlet. Okay, Beza cikgu gunakan ID MOE dengan ID personal. Okay, Padlet kalau guna ID MOE 5 Padlet sahaja cikgu boleh buat. Okay, tapi kalau ID personal 3 sahaja. Okay, tak banyak sebab biasa MOE dia akan bagi, sebab dia kan berada dalam delima, dia bagi lebih lah sikit. Okay, tapi tak ada masalah, cikgu boleh simpan. Okay, yang cikgu dah buat, katalah murid dah bagi idea banyak untuk katalah topik bab 1. Okay, tapi dah habis, dah penuh dah cikgu punya Padlet kan. Okay, cikgu boleh simpan dulu, kita buat yang baru. Okay, kemudian okay, make Padlet tu, okay. So kita akan pergi kepada hands on. Boleh cikgu? Sama-sama buat. Okay. So saya dah log in. Okay, saya dah log in. So dia akan keluarlah nama cikgu, nama akaun cikgu. Sambil saya terangkan, kalau cikgu ada kemusykilan ataupun cikgu nak tanya ke, cikgu tertinggal sedikit kan, cikgu tanya je tak ada masalah. Okay. Okay. Setakat ni okay ke? Ke laju sangat? Haziq okey tak? Teruskan okey. Okey, untuk yang ni katalah kita dah masuk paparan Padlet ni. Okey, saya dah login. Kalau boleh cikgu dah masuklah sekali. Okey. First kali, okey, ada make a Padlet ni. Okey, make a Padlet. Senang je, make a Padlet, lepas tu nanti dia keluar satu paparan. Okay, make a Padlet. Okay, ni yang 8 ni. Okay, kalau untuk sumbang saran, okay, brainstorming, katalah awal-awal PDPR cikgu, set induksi cikgu. Cikgu bagi satu video, okay, satu video dan cikgu kata, okay, apa yang kamu nampak dalam video ni, okay. Maknanya murid akan ceritalah kan, dia akan komen. Okay, so kita biasanya kita akan pilih canvas sebab dia scattered. Budak kan dia suka macam tak terlalu serius, tak terlalu strict sangat kan. So kita pilih canvas. Okay, tapi kalau cikgu yang memang nakkan dia break like layout, maksudnya ikut grid dia kan. Okay, kita boleh gunakan wall. Okay, ataupun kalau cikgu sejarah, cikgu sejarah nak cerita tentang mungkin perkembangan apa, zaman penjajahan duduk ke apa kan, okay, kita boleh gunakan timeline. Okay, macam-macam lah ikut apa yang cikgu nak buat hari tu. Okay, ni contoh saja saya bagi untuk canvas. Okay, nampak ke paparan saya? Okay, nampak ke bunga merak ni? Okay. Okay, so first dia akan keluar macam ni. Yang sebelah kanan ni, yang panel sebelah kanan ni,
inilah setting kita. Kalau tak ada, okay, kalau cikgu close, ni tak ada apa pun. Kalau cikgu nak edit My Fierce Padlet contohnya kan, still dia akan keluar dekat setting cikgu ni. Okay, ni setting kita lah. Properties kita, apa kita nak tukar apa kan, semua kat sini. Kalau cikgu tak suka Dengar. Tak dengar dah lepas Lina. Kenapa tak dengar suara ni? Tak dengar suara. Dah start dah. Tak dengar suara. okay, dengar tak? Assalamualaikum, tak dengar. Salam. Sekarang dengar. Alhamdulillah. Okay. Saya kena share balik ke? Share screen ke? Ya, share balik. Okay, sekejap. Oh, tadi cakap syok sendirilah ni, alamak. Kau mula dengan gambar merak tadi, merak. Okay, kat merak tadi ni kan. Okay. Okay, tengok merak ni. Okay, yang properties ni, dengar tak tadi? Yang setting sebelah kanan. Okay, saya ulang balik lah. Okay, selepas cikgu make. Okay, tak apa. Bukan banyak masa lagi. Okay, make Padlet. Okay, cikgu dah make Padlet. Lepas tu sebelah kanan ni ada panel untuk kita modify kita punya setting kita. Okay, contohnya title. Okay, cikgu terus buat apa yang cikgu nak ajar. Contohnya minggu depan, bukan dah cuti kan? Untuk akan datang. Okay, ataupun petang ni cikgu nak send pada anak murid cikgu. Terus fikirkan apa cikgu nak bagi pada anak murid cikgu. Kita try and error. Okay, so title katalah hari ni saya nak cerita kan, saya nak tahu pasal Padlet. Lepas tu description cikgu bagikan arahan kepada murid apa yang dia kena buat. Terpulanglah description, mungkin cikgu nak kata tentang Padlet, tentang umrah, tentang haji. Ulanglah, tak ada masalah. Okay, kemudian ada wallpaper. Okay, appearance ni ada wallpaper. Okay, cikgu klik kalau cikgu tak suka dengan gambar merak ataupun kadang dia automatic tau cikgu. Bukan keluar je merak, kadang-kadang dia keluar lain. Ikut hari, ikut mood dia kot. Okay. Okay. Picture macam-macam. Ada pelbagai, so cikgu pilihlah yang bersesuaian. Kalau mungkin ajar murid tingkatan satu kan, dia suka yang catchy-catchy sikit ke, cikgu ambil lah yang kartun. Okay. Mungkin kalau cikgu SRT hari tu pasal masakan, ambil donat ni, pulang lah. Okay. Cikgu sejarah ambil map, pun boleh. Okay. So pilih mana yang cikgu suka. Kemudian cikgu back. Okay. Back lagi.
Okay, kat sini ada color scheme. Macam ni dia akan jadi terang, kalau yang ni jadi gelap. Okay. Terpulang pada cikgu. Tak apa, yang ni kita boleh ubah bila kita dah siap. Cikgu boleh ubah setting ni. Dan dari semasa ke semasa, katalah murid tu dah banyak dah dijawab. Tapi kita rasa macam saja, kita pun nak tengok, kita nak seronok tengok benda ni kan. Cikgu tukar lain, nanti murid pun semalam lain, hari ni dah lain. Okay, so point dia pun cikgu boleh, tapi ni je lah pilihan yang ada. Okay, ada 4 jenis. Kemudian, okay, posting ni, okay, contohnya, katalah cikgu nak tanya tentang apa, kalau respon, okay, biasanya respon kita tak minta nama, okay, tak minta nama, so cikgu tak perlu onkan attribution ni, tak perlu display author name. Sebab kita biasanya respon, kalau boleh kita nak budak tu dia be honest ataupun biar dia jujur, dan kadang-kadang dia malu kan nak jawab tu, so kita tak payah letak nama dia, tapi cikgu memang boleh tengok. Okay, alright. Tapi kalau cikgu bagi assignment, tugasan, katalah cikgu nak tahu, cikgu nak buat PBT lah kan contohnya, cari video yang berkaitan dengan sukan. Okay, sukan apa, badminton. Okay, cikgu nak tahu siapa yang dah hantar. Okay, so cikgu sesuai lah, cikgu letakkan display author name. Okay. Cikgu bagi Lina, kejap. Ada cikgu kata cikgu laju sangat. Dia ke? Dia nak wallpaper tu pun tak cari, wallpaper pun tak jumpa lagi. Cikgu pelan ke? Sorry, saya tak baca komen. Okey. Siapa yang tak dapat tu tanya je terus, tak apa. Nanti saya tak tengok mesej. Okay, wallpaper, biasa sorry loading kan. Okay, cikgu dah pilih wallpaper. Okay, pilih ikut kegemaran cikgu yang sesuai dengan kelas cikgu. Okay, color scheme. Okay cikgu, font, color, wallpaper ni semua dia personalization kan, so macam tak ada masalah. Bila-bila cikgu nak tukar pun tak ada masalah, ikut creativity dan kita kata apa ikut kita punya audience lah kan, sesuai. Okay, posting ni je, posting dengan content filtering ni cikgu kena check betul-betul lah. Kalau setakat cikgu suka-suka je nak buat padletkan respon ni tak ada masalah. Macam setakat dia kata kamu siapa yang tak makan lagi, contoh macam misalnya kan siapa yang tak makan sandwich, cikgu nak letak nama, so tak apalah, terpulang lah kan. Tapi kalau cikgu kat sini lah tentang posting ni je yang cikgu kena alert sikit dengan content filtering. Okay, sekali lagi tau, okay, display author name ni kalau perlu. Contoh cikgu bagi tugasan, cikgu nak tahu siapa yang dah hantar ke belum, cikgu on kan, so cikgu boleh tengok author name. Okay, bila cikgu buat author name, murid yang lain pun sebenarnya dia boleh tengok siapa kawan dia yang dah hantar tu, dengan syarat masing-masing dah log in. Tapi kalau contoh saya minta respon tapi dia tak masuk, tak log in, so dia akan keluar anonymous lah, tak diketahui. Tak ada masalah. Okay, untuk komen, okay, kita bagi video, kita suruh murid komen, so perlulah kita on kan, kita on kan sahaja kat situ. Okay, allow viewers to comment on post. Maksudnya post yang cikgu bagi tu kita nak dia komen. Okay, nanti saya tunjukkan beberapa contoh. Okay, reactions. Okay, kalau katalah Padlet cikgu tu memerlukan kita nak bagi reward pada murid, okay, cikgu nak bagi grade ke, star, vote atau like dia. Okay, like tu tak ada apalah. Mungkin kawan-kawan dia pun seronok baca dia punya post kan, suruh dia letak reaction. Okay, so cikgu boleh pilih, klik dekat reactions tu, yang bersesuaian lah. Kalau cikgu kata video yang paling menarik, cikgu nak bagi dia star, ulang pada cikgu. Okay, kalau setakat nak tengok post ni kan, like post, cikgu like lah. Okay, kalau ada tertinggal bagi tahu Okay, seterusnya content filtering. Okay, require approval, maksudnya kat sini kita admin. Okay, bila kita admin, kalau kat saya on kan, sebelum
Contoh. Okay, murid A tu dia nak komen, saya akan tengok dulu dan saya akan approvekan. Kalau saya rasa komen dia tu macam tak okey, tak relevan, tak sesuai, so saya takkan terima lah. So post dia tu takkan ada dalam Padlet kita. Komen dia tu pun tak ada dalam kita punya Padlet. Okay, tu kita punya admin lah kat sini. Kita yang kawal. Okay, kalau filter profanity ni, ni pun baru juga ni. Okay, replace bad words with nice emoji. Maksudnya budak-budak sekarang ni kan memang dia seronok nak meluahkan perasaan dia, reaction dia, tapi kita kena kawal lah. So kalau boleh kita buat lah. Require approval, kalau cikgu nak minta respon, better tak perlu ada require approval, dia ada bagi. Tapi cikgu kat sini je lah, autonym ni cikgu tak perlu on kan. Okay, so boleh setakat ni? Boleh proceed? Okay. Boleh. Okay. So kita save. Okay. Kita save. Kalau cikgu nak biarkan, so dia akan keluar macam ni nanti. So kita keep working, kita savekan dia. Okay. Save and close. Okay. Saya teruskan. Okay. Kita nak mula. Katalah kita guru kan. Okay, kita nak mulakan dulu. Tentang apa? Okay, klik kat bawah ni ada add post. Plus bawah ni kan. Plus ni dia tak boleh turun naik kat situ je. Okay. So kita klik kat situ. Kalau dalam handphone saya rasa tak ada masalah, boleh juga. Okay. Okay. Ni title. Okay, title mungkin respon. Saya nak kita mulakan, katalah ni contoh je saya bagi menarik. Saya nak bagi ni je. Okay. Tapi kita sebagai admin ataupun kita boleh tukar lah colour yang kita suka. Kita admin kan. So tak ada masalah. Sebab warna ni dah plain. Warna Padlet kita ni plain. So kita nak biar pelbagai. Tapi limited. Hanya 5 je colour yang ada. Okay. Okay. Yang saya kata kenapa kita guna canvas, sebab dia boleh bergerak-gerak. Cikgu nak letak kat mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau yang grid, yang lain-lain tu dia memang tak scattered lah, dia memang tak bergerak, dia statik, dia akan ke sini je, lepas tu dia akan ikut turutan dia. Okay. Kalau yang komen, kalau yang cikgu tadi kan kita onkan komen kan. Okay. Katalah mungkin ada orang dia tak suka, dia kata tak menarik pun, so dia boleh komen kat bawah ni. So adalah keluar komen. Okay. Yang ni, okay, bila cikgu dah buat Padlet, kita ajar juga dekat murid macam mana nak guna. Sebab saya dah pernah guna dekat murid hari tu untuk ucapan hari raya. Kalau cikgu perasan dekat video, ada ucapan hari raya tu, okay, adalah beberapa orang yang buat. Dia tanya, okay, dia PM, cikgu macam mana nak tekan ni, okay, kita ajar dia. Sebab benda yang baru ni kan, okay, benda tu senang tapi mungkin dia tak tahu, kita ajar. Okay, so klik komen ni kalau perlu komen. Kalau perlu. Kalau tak perlu, cikgu offkan komen tu. Okay. Katalah orang lain pula. Okay, ni bukan saya lah, orang lain. Saya letak best. Macam tu je. Okay. Dia memang boleh ke mana-mana sahaja. Dan kalau cikgu nak pergi ke bawah lagi pun, tak ada masalah. Tapi cikgu kena scroll. Scroll. Kalau banyak kan, banyak info. Katalah banyak, murid ada 30 orang. Panjang pula dia punya komen kan. Panjang dia punya post. Okay, so memang memanjang lah. Kalau dekat handphone, cikgu memang kena scroll panjang. Okay. Setakat ni boleh? Kalau cikgu yang tengah buat untuk kelas cikgu, boleh. Tak apa je, teruskan buat. Okay. Boleh. Teruskan. Okay, alright. Okay, ini untuk Padlet yang simple macam ni lah. Okay, saya tunjuk kalau kita ada Padlet yang lain. Okay, antara kalau contohnya hari tu, ucapan hari guru. Okay, ucapan hari guru ni adalah beberapa orang yang buat. Kalau cikgu perasan dalam video, kalau cikgu sempat baca. Okay, ni memang dedikasi daripada murid-murid yang mana saya sempat
bukan jumpa, saya contact lah. Okay. So, okay. Yang color ni sebenarnya sebab saya admin, saya punya pasal lah kan nak color apa. Bukan murid. Okay. Sebab saya tak adalah, murid pun tak ada bertanya dekat saya cikgu nak tukar color ke apa, tak ada. So memang saya pandai-pandai je lah ikut kesesuaian. Okay. Okay, kalau yang ni cikgu tengok color dia macam panggil apa kontra sangat kan. Mungkin cikgu tak berapa gemar sangat. Okay, sebab ini kalau cikgu tengok dekat properties, dekat sini saya pilih color scheme dia adalah yang gelap ni, dark. Kalau kita pilih yang putih lah kan, cerah ni. Okay, macam ni lah. Dia macam dull, macam pastel je macam tu kan. Okay. Boleh setakat cikgu? Cikgu tengah busy ni buat untuk kelas masing-masing kan. Okay, cikgu tengok ke kiri ke kanan cikgu boleh pergi tau. Sebab ini saya buat ni scattered. Cikgu nampak macam kenapa elok itu susun, sebab saya susun lah. Kalau tak dia memang bersepah-sepah. Sebab ikut murid tu lah kat mana dia nak letak kan. Kadang-kadang dia bertindan. Sebab dia main buat je so dia bertindan. Kita lah yang kena susun balik nak tengok. Okay, yang ni saya punya reaction, saya letak like tadi ni. Okay. So murid-murid yang lain yang dia rasa dia suka kawan dia punya post tu, dia akan like lah. Okay. Okay, ini contoh. Ni contoh je. Bukanlah betul sangat. Okay. Ini kalau buat jenis timeline. Kalau yang cikgu ajar sejarah, timeline apa lagi? Saya pun tak sure kan. Okay. Subjek memerlukan timeline. Okay. Garis masa ni. Okay. Cikgu boleh buat macam ni. Kalau cikgu kecilkan cikgu punya screen, dia boleh jadi macam ni. Okay. Nampaklah macam turun naik tu kan. Timeline dia. Okay. Kalau ni generasi pertama. Lepas tu generasi kedua. Lepas tu generasi ketiga. Dan seterusnya. Okay. Nanti suruh je lah murid tambah. Kalau cikgu buat timeline, contohnya cikgu, kalau kita boleh, saya rasa lah, kita pelbagaikan, Padlet ni bukan setakat responnya kan. Macam kita buat quiz, contoh kat murid kan, buat quiz, kita suruh dia labelkan. Sebab benda, kalau timeline ni dia boleh bergerak, dia boleh bersepah-sepah. Okay, cikgu katalah murid tu dia letak generasi ketiga kat belakang ni kot. Okay, tapi sebenarnya salah kan. So cikgu bolehlah komen kat bawah ni. Ataupun murid lain ke, salah ni. Okay. Simple kan? Okay, ini contoh daripada, ni sekolah lama saya lah. Okay, ni subjek sains komputer, keselamatan cyber. Okay, so cikgu bagi je berdasarkan Hilang lagi lah suara. Tak dengar. Hilang pula dah. Tak ada dengar suara. dengar tak? Okay. Baru dengar. Sekejap hilang. Sebab tengok macam galik je Cikgu Arman tu. Okay. Okay, untuk Padlet tadi ni, okay, macam mana kalau cikgu nak tanya murid tentang video kan? Okay, katalah tadi ni, okay, cikgu kita mula barulah kan? Okay, starting yang baru. Okay, title dia katalah tentang, saya nak letak video je nama dia. Okay. Kemudian, pandangan anda tentang video ini.
Okay, kat bawah ni ada tiga line ni kan. Okay, kat sini cikgu boleh pilih. Katalah cikgu memang nak ambil video live. Cikgu ambil lah kamera video recorder semua ni. Okay, kalau cikgu nak cari image pun boleh. Kita guna YouTube sahaja ke. Okay, masukkan link yang cikgu dah ada dah. Okay, cikgu cari tu, masukkan sahaja. Okay, katalah saya nak cari tentang semalam cerita pasal kriptografi yang baru saya teringat. Okay, so kita masukkan kriptografi. Okay, senang je cikgu, bila dia dah ada, dia tolong searchkan untuk kita apa yang kita nak. Tapi kalau cikgu dah ada sendiri bahan, masukkan je lah. Okay, ini memang loading lah. Okay, ni pun cikgu boleh besarkan. Cikgu nak panjang pendekkan ke. Sekejap Okay, biarlah kita punya soalan tu banyak besar sikit kan. Okay, so berikan pandangan anda tentang video ini. Okay, so nanti kat komen kat bawah ni ke, atau cikgu tak payah buat komen dekat yang kita setting tadi, tak payah komen tapi biar dia post. Dia akan post lah macam-macam, bersepah-sepah lah nanti kat situ. Algoritma ni apa, kriptografi ni apa benda. Okay, dia akan ceritakan. Okay, kita boleh jadikan dia sebagai set induksi juga kan. Okay, ni contoh lah. Kalau murid ataupun bukan admin lah, yang bukan admin dia tak boleh ubah. Maksudnya apa yang dia tengok tu, tu je lah. Okay, kalau dia bersepah-sepah tu terima je lah. Italah admin yang kena edit kita punya Padlet. Okay, katalah cikgu, okay sekarang ni kira dah boleh buat kan? Kalau boleh buat, okay saya kongsikan cara kita nak share. Nanti cikgu share link dekat message, kita ramai-ramai. Okay, kita ramai-ramai komen kita, kawan kita buat kerja apa kan? Wah seronok, kalau kita dengar je bosan kan? Okay, macam mana kita nak share? Senang je kan? Okay, ada button share dekat atas. Kalau yang gambar ni modify yang bulat ni kan, bulat bunga ni Okay, sebelah dia ada share. Okay, cikgu klik dekat share. Okay, saya besarkan sikit. Okay, ada button share. Okay, kat sini tengoklah kalau dia secret ke. Okay, visitors can write. Okay, visitors ni macam public. Okay, share, copy link to clipboard. Tu je, senang. Okay, tak payah cikgu nak yang ke atas ni, guna je apa yang diberi. Kalau cikgu nak buat QR code pun tak ada masalah. Okay, katalah sekarang ni kita, laman-laman kita kan nak buat QR code. Tak apa je, kita buat je Padlet. Anda suka tak dengan laman ini, ataupun berikan cadangan anda untuk laman ini pada masa akan datang. Contoh saja. Okay, kita guna Padlet lah. Okay, kita je boleh tutup Padlet ni. Orang lain dia terima je, dia dengar je kan. Okay, okay, cikgu dah copy. Terus ke Google Classroom pun tak ada masalah. Okay, dia akan jadi sebagai announcement ataupun sebagai tugasan, atau cikgu nak buat quiz pun boleh. Banyaklah cara share dekat sini. Okay, ataupun export. Cikgu dah ada banyak dah info kat situ kan. Okay, cikgu nak share dalam grup kelas cikgu. Mungkin ada murid yang tak buat. Okay, mungkin kekangan gadget dia ke, peranti ke, line tak ada masa PKP ni ke, tiba-tiba nanti naik sekolah baru ada kan. Okay, kita save as image. Ni pun hasil tugasan, hasil kerja kita kan. Okay, cikgu nak masukkan sebagai cikgu punya bahan. Okay, bahan PDP cikgu nak filekan. Okay, kita nak compile. Boleh juga cikgu save as PDF. Sebab kita kan boleh buat 5 sahaja kalau guna MOE. So kita simpanlah sebagai PDF ataupun save image kalau dia tak banyak lah. Okay, okay.
Kita dah copy tadi, saya dah copy. Okey, cikgu share dalam kita punya Google Meet. Biar ramai-ramai tengok hasil kerja cikgu macam mana. Boleh? Kalau cikgu rasa kawan-kawan tak nak komen, cikgu off kan di apa? Author tu. Dekat attribution ni cikgu off kan. Atau cikgu yang dah buat memang untuk kelas. Okay, cikgu dah share link tu pada anak murid cikgu. Kita tengoklah hasilnya macam mana. Malam ni penuh cikgu punya Padlet cikgu. Okay. Okay, ada tak yang nak share cikgu punya hasil kerja cikgu? Hasil bengkel kita. Okay, terima kasih Kak Su. Okay, kita tengok live Padlet Puan Suhaila. Aduh mak. Okay, minerals of the kepegawaian mineral. Kena pasti mineral. So, kena komen ataupun boleh post saja cikgu kalau ni tak semestinya kita nak komen. Cikgu katalah contohnya saya nak jawab. Saya letaklah susun dekat bawah nanti kan. Okay, cikgu yang susun nanti. Contoh. Ni contoh, saya tak tahu betul ke tidak. Okay, garam. Saya letaklah kat bawah ni ataupun bawah yang sesuai lah. Okay, kalau cikgu memang nak dia jawab dekat komen, okay, teruskan. Tak ada masalah. Kita buat dia. Nampak tak cikgu? Keluar nama cikgu. Ada satu komen. Padlet ni cikgu dia akan selagi ada internet dia akan synchronize. So katalah petang ni habis bengkel cikgu tidur, cikgu bangun nanti tengok dah berduyun-duyun cikgu punya respon. Okay, automatically. Tapi kalau cikgu offkan data tak adalah. Ni tengah taip pun nampak. Okay, ini tempat tak anonymous ni bila mungkinlah ada cikgu yang tidak letakkan dia tak sign in. Dia tak sign in. Kalau yang sign in dia akan keluar nama. Tak ada masalah cikgu Tapi kalau murid kita, kalau daripada Google Classroom sebenarnya dia automatic, dia akan keluar nama murid. Okay. Ada lagi tak yang hantar? Banyak ni. Okay. My bad. Ni nak kena buat karangan ke apa ni? So nanti katalah cikgu buat video macam ni, okay. Cikgu nak bagi arahan dekat mana? Rasanya dekat atas cikgu boleh bagi arahan kan? Dekat title tu kan, okay. Cikgu bagi arahan tu apa? Suruh dia tengok je ke apa? Okay, lepas tu nama ni cikgu bagilah. Nanti tak tahu pula kan pasal apa kan.
Kalau cikgu tak nak share dengan siapa-siapa, cikgu nak jadikan Padlet ni cikgu punya bahan rujukan cikgu. Katalah cikgu dapat bahan daripada KPM. Cikgu susunlah, kita guna grid ke, kita gunakan wallpaper, wall apa? Lupa dah. Ya, saya dah masuk banyak sebab saya dah join. Jadi, sekejap. Okay. Cikgu susunlah, okay, tadi. Bahan PDP cikgu tu pun boleh masukkan dalam Padlet. Lepas tu cikgu simpan. Nak simpan kat mana kalau dah penuh? Tunjuk Okay. Okay. Katalah sekarang ni saya punya ni dah penuh dah. Yang saya reka sendiri dah penuh. Okay, ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Tapi sayang kan, nak buang tu sayang. Kita tak buang, kita simpan. Okay, kita simpan dalam archive ni. Katalah Padlet ni, okay, yang tadi kita buat kan. Kita archivekan dia. Boleh tak? Dapat tak? Okay, katalah banyak sangat kan. Topik 1, topik 2 banyak sangat. Okay, kita simpan. Kita archivekan dia. Kita jangan delete. Kalau cikgu delete, memang yang murid kita dah jawab, yang dah respon tu, semua dah habis lah. Okay? Dah delete semua. So, kita simpan dalam archive ni. Adalah, cikgu boleh tengok semula. Okay. Okay, ada soalan tak cikgu? Kalau cikgu yang menggunakan handphone ada masalah tak? Ramai menjawab cikgu Maijas punya ni. Okay, ada soalan nak tanya? Senang kan? Okay, lagi satu, bila aplikasi-aplikasi macam ni, kita sendirilah kena explore kan. Saya dulu pun tak tahu juga. Kita explore je apa yang ada, tekan je. Selagi tak meletup laptop tu, insyaAllah. Okay je. Kalau salah, cikgu undo. Puan Norihan binti Bakar. Keseimbangan pendapatan negara. Cikgu Norihan nak suruh jawab apa ni? Nak suruh jawab ke atau ini sebagai bahan nak simpan je? Okay. Kalau cikgu nak share, katalah cikgu nak share dengan anak murid cikgu, semua bahan PDP cikgu pun tak ada masalah. Cikgu tak payah yang komen kan, yang komen dekat tu tadi. Ya, mana contoh dekat setting ni, dia tak payah ada komen.
Maksudnya hanya untuk kita je yang bahan kita je lah. Maknanya murid tu boleh tengok. Tak perlu komen apa-apa. Pun boleh. Okay. Macam contoh ni nak testing apa ni. Okay. Okay. Maksudnya tu saya kata kalau cikgu memang nak bagi murid untuk respon, cikgu bagi arahan. Sebab kadang-kadang murid kita ni dia ni lah dia tengok tu okey apa nak buat ni kan. So kita kena terangkan. Kita ni kan pemudah cara. Okey. So saya rasa Padlet ni sebenarnya banyak membantu sebab dia kolaboratif kan. Macam video tu kadang-kadang ataupun cikgu bagi video suruh murid jelaskan atau apa pandangan dia. Kadang-kadang yang kita tak tahu pun sebenarnya kita dah tahu. Kita belajar sebenarnya dengan murid kita. Yang tak tahu tu memang tak tahulah. Tapi kadang-kadang ada murid yang memang advance. Kalau murid yang suka baca ke memang dia minat. Katalah dia minat komputer, cikgu tanya pula pasal komputer. Memang komen dia sikit punya panjang lah. Siap-siap dia bagi cikgu video pula kan. Tak apa, kita terima. Itu namanya kolaboratif kan. Okay, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, saya nak bagi satu kira macam exit ticket lah. Okay? Kalau tak ada apa-apa. Cikgu Arman ada apa-apa ke? Penambahan ke? Oh, tak ada apa-apa lah. Tak ada. Saya pun masih lagi dalam keadaan yang tak, nantilah saya akan Explore explore. Okay, terima kasih. Okay, senang. Okay. Padlet ni boleh guna live apa tadi? Macam Jamboard tak? Boleh macam tadi ni macam tengah tunjuk ni kan? Macam keseimbangan contohnya tadi. Okay, katalah cikgu tengah online dengan murid kan? Okay, live. Memang cikgu memang boleh gunalah, cikgu akan nampak tadi. Okay, macam Kak Suhaila punya Padlet. Dia suruh ditanya kita tu apa garam, emas, perak apa. Saya nampak. Okay, kita nampak. Yang tengah type pun boleh nampak. Dengan syarat ada internet. Tu je. Tak perlu refresh pun tak apa. Tapi itulah bergantung pada internet cikgu lah. Kadang murid dia suka tengok kawan dia punya komen kan. Lepas tu dia pun nak tiru komen kawan dia kan. Tak apalah, kita bersaing secara sihat. Okay, ada soalan lain? Buat dalam YouTube, alamak. Nanti saya guna yang record ni je lah. Saya pun refer daripada YouTube kawan-kawan yang lain kan. Tak adalah saya terus pandai je buat benda ni. Kena prepare juga. InsyaAllah. Nanti Kak Farah kita boleh Kak Farah? Kita gabung. Gabung jalin. Okey, boleh insyaAllah. Okey, kalau tak ada apa-apa nak tanya, saya nak share
Padlet, okay, exit ticket lah untuk perkongsian petang ni. So, cikgu jawablah dengan ikhlas. Saya memang buat dia tak ada nama. Jangan risau, okay? Nama, tak ada nama akan keluar. So, cikgu boleh klik dekat message tu, okay, untuk exit ticket kita untuk perkongsian petang ni. Sebab saya rasa tak ada apalah. Kalau ada apa-apa yang cikgu nak tanya lepas-lepas ni, cikgu boleh tanya saya ataupun ramai lagi sebenarnya saya rasa yang hebat. Yang mungkin tak terkeluar je kan. Okay, saya dah share. Nanti cikgu boleh bolehlah komen. Tu banyak tu. Terima kasih. Okay. Okay, cikgu tengok saya tak buat author, so memang tak ada, saya tak tahu pun siapa. Kalau cikgu nak komen tak seronok pun, saya pun tak tahu siapa, jangan risau. Pandai cikgu buat stiker, apa buat ni animation lagi. Saya dah beri pada murid saya untuk kelas malam ni. Okey cikgu, good luck. Okey, kalau ada murid tanya, cikgu tak tahu, cikgu boleh tanya. Okey, cikgu tanya dalam grup pun tak ada masalah saya rasa. Okay, tadi ilmu PLC saya dapat dalam webinar, tadi join kat Teacher Emilia kot. Kan, dia kata PLC ni kalau murid seronok, kita pun jadi seronok juga kan. Bila murid seronok belajar, kita akan seronok bekerja. Okay, so kita cubalah menarik perhatian murid dengan cara macam ni. Selain, so kita akan ada bengkel yang lain, Mentimeter apa semua tu kan, insyaAllah. So banyak sebenarnya tool yang kita boleh guna. Okay. Cuma larat tak larat nak buat je lah. Okay cikgu, kalau tak ada apa-apa saya bolehlah saya bersurai kan? Cikgu Arman boleh dah ke? Okey, kalau dah tak ada soalan daripada guru, kita bolehlah stop di sini. Terima kasih pada cikgu. Kita dengar dulu pendapat daripada Tuan Pengetua. Kalau ada apa-apa pandangan daripada Tuan Pengetua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada penceramah kita. Kalau saya tak kenal Fazlina ni, saya ingat memang penceramah yang hebat lah. Walaupun saya baru masuk, saya terlewat masuk lah, saya tertidur tadi, sorry lah. Datang pejabat pun dah terlewat ni, tertidur lepas Jumaat tadi. Jadi bila sampai ke sekolah ni baru saya masuk. Alhamdulillah saya pun dah ada sedikit sebanyak tentang Padlet ni. Sebenarnya dah belajar sebab TS25 memang ada ajar ni semua masa buat modul TS25 kan. Jadi cuma apa yang saya katakan tadi, saya minta Cikgu Fazlina buat dalam bentuk YouTube lah. Ajaklah siapa geng-geng Farah ke siapa geng-geng, kan ramai geng-geng ni komputer kan, yang hebat komputer, Farah, Atira, Aina, Aizi, semua program yang Cikgu Harman dah aturkan tu kita buat dalam bentuk YouTube. Maknanya walaupun kita tengok orang punya, tak apa, kita ambil ayat ilmu tu, jadi nak jenamakan kita di bawah program kita tu. Jadi kalau kata dan ini pun kena buat untuk PLC Cikgu Harman. Setiap program, setiap ni kena buat pelaporan sikit untuk kita jadikan dia sebagai PLC. Sebab PLC lah apa yang kita semua. Jadi sekurang-kurang dapatlah mata kredit untuk semua. Okey, terima kasih banyak. Saya tengok nampak lebih yalah kita punya, walaupun ada ramai di antara kita dah tahu kan, ramai yang dah tahu dah apa, tapi tak apalah, belajar kan. Walaupun macam ni kita dah tahu macam mana pun, setiap kali tu mesti ada penambah baikkan. Penambah baik. Jadi terima kasih pada penceramah kita, Cikgu Fazlina, dan terima kasih juga kepada Cikgu Arman selaku yang penggerak lah untuk program-program seperti ini.
Jadi kepada semua guru yang ada dalam talian sekarang, saya ingin memaklumkan bahawa sepanjang 2 minggu yang lepas kita telah menjalankan PDPR dan sebagainya. Kerana cikgu, terima kasih banyak cikgu. Ya, segala apa yang cikgu ajar tu hanya Allah yang dapat balas pada cikgu, dan jangan jadikan isu PDPR itu sebagai satu isu yang besar dalam kehidupan kita. Jangan jadikan satu pekerjaan kita, hakiki kita, menjadikan satu isu yang besar pada dalam kehidupan kita. Sebenarnya kalau sesuatu benda perkara itu, kalau you rasa benda itu sebagai isu dan sebagainya, kita boleh bring up dan maklumkan pada saya sebagai ketua jabatan dan sebagainya. Sebab ada di antara kalangan guru-guru sendiri di Malaysia ni, saya kata kalau peringkat kebangsaan ni lah, mereka tak puas hati pasal PDPR dan sebagainya, terus melonjakkan segala ketidakpuasan hatinya terus kepada KPM. Sekarang ni bukan pada KPM saja, dia membodoh-bodohkan orang-orang kanan di atas, dalam Facebook, dalam sebagainya, dan saya tak tahu siapa yang bodoh. Jadi saya harapkan cikgu-cikgu saya tak ada yang macam tu, sebab apabila ada yang macam tu, saya yang kena jawab, walaupun saya ada jawapan dia. Walaupun saya ada jawapan dia, saya tak suka benda-benda macam ni berlaku di mana saya kena jawab. Because setitik nilai, saya kena jawab. Jadi saya harap sekali lagi, cikgu, terima kasih banyak cikgu. Dan di sepanjang cuti ni cikgu, kalau cikgu ada rasa nak buat kelas tambahan ke apa semua, it's up to you. It's up to you. Jangan cakap pada saya, jangan cakap dalam grup, kenapa pula ada kelas tambahan, ada jadual. Tolong jangan rujukkan tu lah. Sebab saya tak nak perkara-perkara macam tu berlaku lah. Saya tak kata kena wajib, saya tak ada kata apa, tapi it's up to you cikgu. Kalau cikgu nak buat, kata it's up to you. Jangan kata, wah, bila cikgu dah dengar kawan cikgu kena buat, cikgu pula yang risau, cikgu pula yang melaporkan. Saya tak nak macam tu. Ni saya bagi amaran akhir cikgu. Sebab saya tak nak benda perkara-perkara macam ni. Sebab saya ingatkan cikgu, kita ni walau mana ke mana pergi, kulu kila kena pergi dengan cikgu, sehebat-hebat mana pun kita cikgu, kita tak tahu kawan-kawan kita lain lagi hebat. Kalau kita kata kita boleh sampai ke peringkat menteri, kita tak tahu kawan kita lagi seorang ni sampai ke peringkat Perdana Menteri. Jadi kena ingat itu saja. Tak ada apa masalah lah cikgu. Saya kata tak ada satu benda yang tidak boleh diselesaikan. Saya pun heran macam mana boleh berlaku. Saya cukup heran. Dalam keadaan PDPR kita pun cuma dua subjek seminggu. Dan tak semestinya kita terlibat pun. Okey, terima kasih banyak cikgu pada yang cikgu betul-betul komitmen, semua cikgu yang komitmen, sangat komited dengan kerja dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan selamat bercuti cikgu. Walaupun bunyi je cuti, kita tak akan bercuti. Saya tahu cikgu tak akan bercuti, cikgu ada macam-macam. Okay. Jaga kesihatan cikgu. Hari ni kita punya COVID dah 8,000 plus cikgu. Jaga kesihatan cikgu. Kat Melaka ni, ya Allah ya Tuhanku, cikgu. Cikgu kena ingat cikgu, walaupun kita ni betul jaga kita. Kadang-kadang tengok tutup, kadang ada pula anak buah kita datang rumah kita, anak buah pula pergi rumah kawan dia dan ni, Allahu Akbar. Jadi kurangkanlah. Dalam masa 2 minggu ni jangan ada orang datang rumah, dan kita kalau boleh jangan pergi rumah siapa-siapa. Duduk rumah je cikgu. Kalau ada kerja tu kita kenalah jaga SOP cikgu. Jaga SOP, dan yang penting kita cuba kalau keadaan peringkat sekarang memakai mask, kalau boleh yang mask yang 2 layers tu. Mask yang 2 layers. Yang kedua, perkara yang kedua berkaitan dengan COVID ni juga, cikgu yang telah mendaftar untuk vaksin cikgu tolong daftar lagi sekali cikgu. Dan ada yang dibukakan lagi kan, buka cikgu daftar balik untuk tu. Dan saya dapat berita bahawa insyaAllah klinik di mana-mana sekarang ni kerajaan telah supply vaksin tu ke klinik-klinik swasta. Di Selangor dah buat, di Melaka pun insyaAllah akan datang. Saya akan klinik swasta, dan kemungkinan besar bila kita cek kita punya MySejahtera, contoh Cikgu Roslita, okey, awak punya vaksin hari ni pergi kat klinik sekian. Macam itulah. Kita tak payah bayar apa pun. Jadi kita sentiasa kena tengok lah. Kena tengok benda-benda macam tu. Cikgu, saya doakan cikgu semua selamat, sihat. Kepada cikgu yang sedang menghadapi kuarantin dan sebagainya, cikgu jaga diri cikgu. Saya doakan semua sihat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Tuan Pengetua. Begitulah
Akhirnya kita punya perkongsian pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada penceramah dan terima kasih juga pada guru yang join perkongsian kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.